Beruntungnya penonton Assalamualaikum pada pagi ini kerana Allah dah lorongkan anda untuk menonton Assalamualaikum. Sebab apa? Sebab pelbagai cara untuk kita tingkatkan amal ibadah kita, terutamanya bersedekah di dalam bulan Ramadan. Satu sedekah selangkah ke jannah. Masya Allah. Jadi jom sama-sama kita membantu dalam membangunkan Musalla Ar-Raudhah, insya-Allah, yang terletak di Pelindung Berserah, Kuantan, Pahang. Jadi bersama dengan saya pada pagi ini kita ada Ustaz Azli Abdullah yang merupakan pengerusi Musalla Ar-Raudhah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni Ustaz dari Kuantan ni? Ya. Masya Allah, sanggup datang ke Kuala Lumpur ni untuk bertemu dengan penonton Assalamualaikum kan. Jadi Ustaz, mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimana bangunan surau ni, sebab kalau tengok dalam bingkisan video tadi, dia masih dalam pembinaan. Maksudnya dah siap piling, dah siap semua tu kan. Tapi kalau tengah buat piling kan, jadi macam apa jemaah kariah kat situ solat dekat mana? Baik, terima kasih saudara Hanan. Soalan yang baik. Sebab ramai yang tertanya-tanya. Kalau dah bangunan baru dibuat, di mana jemaah solat? Jadi sebenarnya kami solat sementara di kabin. Kabin kontena yang luas lebih kurang 30 kali 60 panjang. Di situlah kami solat dalam keadaan yang kontena pun dah lama, sebab kami mula runtuhkan bangunan lama itu lebih kurang 5 tahun yang lalu. Sebab bagaimana yang saya sembang dengan Zara Hanan tadi, dia dah reput bangunan kayu, jadi semayang pun dah macam menari, lantai bergoyang-goyang. Jadi bila kita runtuh tu, kita tu prepare kontena. Dan kontena tu dah masuk tahun kelima, pun dah uzur jugalah. Dan kontena maklum sajalah, zinc apa semua, aircon ada, tapi dari segi keselesaan tu tidak sebagaimana masjid yang proper lah. Jadi boleh semayang, tarawih pun kita buat di situ, tapi memang pack betul. Memang macam sardin kata orang tu dalam kontena tu. Tapi kok mana pun kami teruskan juga mujahadah kami ni sebagai jemaah Musalla Ar-Raudhah. Kita nak menunggu tahun depan punya tarawih, insya-Allah kita tarawih di musalla yang baru. Sesuai yang baru insya-Allah. Insya-Allah kan. Jadi ustaz, kalau macam waktu surau lama bangunan kayu tu kan, berapa muat jemaah pada satu masa? Kalau dulu bangunan lama tu lebih kurang 200 orang. Sekarang ni 1,500 kapasiti. Kalau musalla baru siap ni 1,500. Dua tingkat. Kita ada bilik musafir, kita ada kios perniagaan ada 4, kita ada bilik-bilik kuliah. Alhamdulillah lah, istilahnya one stop center lah di situ semua. Jadi rasanya bila Musalla Ar-Raudhah yang baru ni siap nanti, dia bakal membuka peluang perniagaan jugalah untuk penduduk kampung kat situ kan. Tepat, insya-Allah. Ada yang niaga kopi, ada yang buka farmasi, insya-Allah. Itu target kita lah. Target akan ada kedai runcit daripada 4 tu. Akan pelbagai lah, 4 pelbagai perniagaan lah. 4 kios yang kita ada. Jadi kalau bagi mereka yang mungkin datang ke Kuantan tu, bolehlah singgah solat dekat situ. Sila solat, bahkan kalau tak ada hotel nak landing, mari kita ada bilik musafir insya-Allah. Saya pula tak sabar nak minum kopi kat bawah. Ada kedai kopi kat bawah. Masya-Allah kan. Okey, jadi ustaz, dalam semangat Ramadan ini kan, apa yang perlu orang ramai buat bagi membantu pembinaan Musalla Ar-Raudhah ni? Apa kelebihan kita bina masjid ustaz? Baik, sebenarnya membina masjid sebagaimana saya selalu sebutkan, membina masjidnya pahala dia besar. Kerana Nabi SAW menyebut mereka yang membina masjid kerana Allah akan bina mahligai untuk penyumbang untuk membina masjid walaupun sebesar seorang burung tu, mahligai di syurga. Masya-Allah. Jadi memang pahalanya sangat besar. Maka sebab itulah saya kemari untuk invite semua, kalau boleh mari kita join sama-sama, kita bina masjid, kita bina mahligai kita sendiri. Dan setiap kali orang menggunakan untuk ibadah masjid kita ini, termasuklah kedai yang digunakan, pahala itu melimpah pada kita. Dan kita ambil semangat bulan Ramadan ni yang Nabi sebut, bulan Ramadan ni bulan pahala berganda. Yang sunat dapat pahala wajib, yang wajib dapat sampai 70 gandaan pahala. Dan Nabi pun sendiri digelarkan ajwadun nas bil khair, orang yang paling pemurah dalam melakukan kebaikan. Kata ulama, bil khair itu bermaksud kebaikan dalam bentuk mengeluarkan harta. Walaupun Nabi kita ni bukan Nabi yang digelar yang terkenal sebagai seorang Nabi yang kaya raya, tetapi Nabi tidak miskin. Kerana Nabi sentiasa memberikan sumbangan, dan Nabi punya sikap pemurah itu lebih ketara. Sehingga disebut ajwadun nas bil khair, lebih terlalu pemurah dengan kebaikan minar rih al-mursalah, daripada angin yang bertiup dalam bulan Ramadan. Bermakna kita nak ambil semangat. Nabi ajar pada kita sikap Nabi yang kita tidak boleh mengikuti semuanya. Kita ambil bahagian-bahagian tertentu yang kita lihat
Nabi sangat ketara memberikan sumbangan pada bulan Ramadan, menginfakkan kerana nak pahala berganda. Jadi apa salahnya mari kita sama-sama kemeling tenaga kita untuk menyumbang, untuk membina rumah Allah. Apa sedikit kita sumbang walaupun sebesar sarang burung, Allah sediakan mahligai untuk kita dalam syurga. Masya Allah. Jadi Ustaz kan, kadang-kadang ialah kita memang ada niat untuk bersedekah, berinfak, berwakaf untuk pembinaan rumah Allah ni kan. Betul. Tapi kadang-kadang kita tak naklah pahala seorang-seorang. Kadang-kadang mungkin kita nak niat bersedekah tu atas nama ibu bapa kita, dan mungkin ibu bapa kita pun telah meninggal dunia kan Ustaz. Jadi adakah kita boleh berbuat demikian dalam kita menyokong kempen Satu Sedekah Selangkah ke Jannah ni untuk berinfak atas nama ibu bapa? Jawapan saya ya, sebagaimana yang dijawab oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang lelaki dalam hadis riwayat Sayyidatina Aisyah. Lelaki ini tanya, ya Rasulullah, boleh tak saya menyumbangkan untuk ibu saya? Ibu saya dah pergi dan aku merasakan saat dia pergi itu dia lau takallamat tasaddaqat. Kalau dia nak bercakap pada ketika itu, dia akan kata sedekahkan untuk dia. Jadi boleh tak ya Rasulullah, aku nak sedekah untuk mak aku yang dah tak ada ni? Rasul kata, "Na'am, boleh." Dan satu hadis lain, Sa'ad bin Ubadah, maknya meninggal juga. Jadi Sa'ad tak ada pada ketika itu. Jadi dia rasa sangat sedih, sangat ralat sebab tak dapat bersama dengan ibu di saat-saat akhir. Jadi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak kalau saya nak sumbang ke sesuatu untuk ibu saya? Manfaat tu sampai tak kalau saya beri di dunia ni, ibu saya di sana? Rasul kata sampai, boleh. Maka kata Sa'ad bin Ubadah, kalau begitu bersaksilah ya Rasulullah, sekarang juga aku sedekahkan kebun aku dengan buah yang masak ranum ni, aku nak sedekahkan untuk ibu aku. Pahala yang dapat untuk ibu aku. Jadi saya rasa inilah juga yang saya perjuangkan. Sebab saya mak ayah dah tak ada. Saya sumbangan duit tak banyak sebab saya bukan orang kaya. Saya sumbang sikit-sikit. Dan apa yang saya nampak besar sikit ialah saya berusaha untuk membina rumah Allah ini dengan mengajak orang lain. Jadi pahala yang saya usahakan ini, saya nak biar sampai pada ibu ayah saya di sana, biar lapang kubur mereka dijadikan taman-taman syurga. Dan saya juga berharap semoga dengan sumbangan tuan-tuan perempuan ni, terima kasihlah saya ucapkan sebab setakat ini sumbangan mencurah-curah. Kalau tadi Piuris dan siapa tadi sebut sampai 1 juta lebih, kami pun begitu juga lebih kurang. Mana sumbangan orang ramai menyumbang dalam program yang bersiaran di TV Hijrah sangat luar biasa. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ini bukan lambang kekayaan tuan-tuan semua, tapi lambang kekayaan jiwa, kesungguhan untuk mendapatkan syurga. Itu yang sebenarnya saya sangat terharu, dan saya sebagai pengerusi dan juga orang yang tak ada mak ayah dah ni, mengharap sangat pahala ni yang saya buat sikit ni dapat juga ada bahagian untuk ibu saya, supaya luas kubur mak ayah saya, luas juga kubur mak ayah tuan-tuan semua, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi Ustaz, berapa lagi dana yang diperlukan dan dekat mana penonton boleh menginfakkan sedekah mereka ni? Macam mana caranya? Yang ni best. Tuan-tuan boleh sumbang ke akaun Maybank kami 556169242554 Maybank. Dan sumbangan ini boleh juga melalui app Sujud. Kami nombor akaunnya sama, cuma tidak tertera di kaca TV lah. Jadi kalau nak menyumbang, boleh melalui nombor tersebut dan boleh call hotline kami 0139099434. Itu nombor saya sendiri. Itu nombor sendiri Ustaz sendirilah. Jadi jom tuan-tuan dan puan-puan, kita laksanakan pecutan amal ibadah kita terutamanya dalam bulan Ramadan ni untuk sama-sama kita membantu dalam membangunkan Musalla Ar-Radah, insya-Allah. Jadi mungkin Ustaz ada kata-kata akhir untuk penonton setia TV Al-Hijrah? Saya nak mengajak semua penonton TV Hijrah, mari bersama saya kita membina rumah Allah. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih atas segala sumbangan yang telah diberikan selama ini. Dan terima kasih juga TV Hijrah jemput kami kemari, boleh katakan setiap bulan lah, setiap minggu, untuk bercerita tentang pembinaan masjid. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita semua nanti Allah beri hadiah mahligai dalam syurga. Amin, ya rabbal alamin. Kita juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Azli Abdullah, pengurusi Musalla Ar-Radah, kerana sudi bersama dengan kami dalam Assalamualaikum pada pagi ini. InsyaAllah mungkin Musalla Ar-Radah dah siap, nanti saya akan ke sana nak makan sata, boleh duduk dekat hotel Musalla Ar-Radah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Masya-Allah. Tak sabar pula kan. Jadi kita nak berhenti rehat seketika. Jangan lupa berinfak untuk pembangunan Musalla Ar-Radah. Jadi kembali dalam Assalamualaikum selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjida walau kamafhasi qattah aw asghar, banallahu lahu baitan fil jannah." Sesiapa yang membina kerana Allah akan sebuah masjid walaupun sekecil sarang burung,
atau lebih kecil dari itu, Allah telah membina untuknya akan sebuah mahligai di dalam syurga.